Dari negeri di bawah Bayu, kerajaan GRS buktikan keupayaan membangun Sabah menerusi Pelan Sabah Maju Jaya. Laporannya langsung bersama Rozilawati Asik. Silakan. Baik, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan pentadbiran kerajaan GRS selama 5 tahun membuktikan keupayaan dan kecekapan sebenar dalam membangunkan negeri. Dengan pelaksanaan dasar Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ, Sabah mencatat kutipan hasil tertinggi dalam sejarah serta pertumbuhan pesat dalam sektor perindustrian, pelancongan dan pertanian. Antara kejayaan utama termasuk 18 projek air seluruh negeri, pembinaan embangan hidro Ulu Padas serta kemajuan fasa 1B Lebuh Raya Pen Borneo. Sabah juga berjaya meneroka industri minyak dan gas secara langsung melalui perjanjian CCA dengan Petronas, selain membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan hasil ekonomi. Pelancaran Jentera Pilihan Raya Gabungan Rakyat Sabah GRS jadi medan penting memperkukuh strategi dan semangat seluruh anggota parti. Nampak tadi cukup bersemangat, jadi begitulah politik. Jadi masing-masing memastikan parti masing-masing menang. InsyaAllah kita amat yakin dengan kemampuan GRS untuk berdepan dalam pilihan raya ini dan insyaAllah akan sekali lagi diberi kepercayaan oleh rakyat di negeri Sabah. Datuk Haji Ji berkata demikian selepas melancarkan jentera GRS di Kota Kinabalu. Datuk Haji Ji turut menggesa jentera GRS kuasai media sosial jadi penyampai maklumat yang tepat, berfakta dan berhemah untuk tangkis fitnah pembangkang. Katanya gabungan kekuatan jentera, kesiapsiagaan dan kesatuan parti diyakini jadi penentu kemenangan GRS dalam PRU DUN Sabah ke-17. Kerajaan terus mengangkat agenda pertanian untuk semua, kali ini melalui mini karnival KPKM yang dibawa ke pedalaman Suok. Dan inilah antara usaha kita untuk memastikan bahawa warga masyarakat di kawasan luar bandar tidak kira berapa jauh, kita akan usahakan supaya kamu tidak ketinggalan ataupun tercicir daripada menerima bantuan dan juga perkhidmatan daripada Kementerian Pertanian. Bertempat di Kampung Karamatoy, mini karnival ini membuktikan komitmen kerajaan memperluas pembangunan agro makanan hingga ke kawasan Suk, Nabawan dan Keningau. Dengan tanah yang luas dan potensi besar, kawasan pedalaman dilihat sesuai dibangunkan sebagai hub pengeluaran padi, sayur, buah-buahan dan ternakan. Anjuran LPP bersama Fama, Mardi dan Agrobank, karnival ini juga dedahkan petani dan belia kepada teknologi moden, peluang pasaran serta kemudahan sokongan kerajaan. Datuk Atta yang juga ahli Parlimen Persiangan berharap usaha ini mengubah persepsi pertanian adalah kerjaya masa depan untuk jana ekonomi setempat. Program Cares at Sepanggar akan mengadakan kajian kesihatan komuniti termasuklah isu bantut dalam kalangan kanak-kanak di kawasan Sepanggar. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud memberitahu usaha berterusan sedang dijalankan pihak kementerian dan Universiti Malaya untuk menjalankan kajian lapangan berhubung isu kesihatan komuniti di kawasan ini. Kajian memberi tumpuan terhadap kawalan penyakit dan isu bantut dalam kalangan kanak-kanak bertujuan mengumpul data tepat bagi merangka langkah intervensi jangka panjang khususnya dalam aspek pemakanan dan nutrisi. Cares ini daripada Universiti Malaya ini akan mengadakan lagi saringan dengan skala yang lebih besar supaya mereka dapat buat kajian di sekitar kampung dan masyarakat di Sepanggar ini bagaimana dari segi kawalan penyakit. Datuk Mustafa berkata demikian kepada media selepas merasmikan Pusat Jalinan Masyarakat Universiti Malaya Cares at Sepanggar di Kampung Bambangan Inanam. Intan Kampus Sabah diberi mandat Kementerian Kewangan melaksana program Kampung Angkat Madani di Kampung Sembulan Kota Kinabalu. Inisiatif selaras hasrat Kerajaan Madani memperkasa peranan agensi kerajaan sebagai pemangkin pembangunan komuniti secara inklusif dan bersepadu khususnya di kawasan bandar.
Pengarah Wilayah Intan Sabah Dr. Muharir Kamarudin memaklumkan 4 projek fizikal telah dilaksana. Yang pertama ialah projek naik taraf jalan dan yang kedua ialah projek pembaikan dewan. Yang ketiga ialah pemasangan solar dan juga lampu jalan. Yang keempat ialah kita membaik pulih gelanggang kemudahan sukan iaitu sukan futsal. Naik taraf itu diharap dapat meningkatkan keselesaan dan keselamatan penduduk. Turut diadakan program ziarah kepada golongan asnaf dan memerlukan. Berita baik untuk penduduk luar bandar. MARA kini tampil lebih proaktif dengan melaksana pendawaian elektrik percuma menerusi program sistem elektrik rumah Ihsan Seri. Keutamaan diberikan kepada rumah yang masih guna pendawaian lama atau tiada akses elektrik sempurna. Ia bagi memastikan bekalan elektrik yang selamat dan ikut piawaian tanpa beban kos kepada penduduk. Program ini akan dimulakan mulai tahun depan lah. Tetapi di Sabah kita mungkin mulakan dengan segera. Seawal mungkinlah. Tengoklah dalam bulan ini ke kita dapat mulakan bulan ini. Tetapi untuk Semenanjung mungkin kita mula tahun depan lah. Tapi yang ini kita mulakan awal di Sabah. Program ini secara tidak langsung kurangkan risiko kebakaran dan tingkatkan kualiti hidup rakyat berpendapatan rendah. Datuk Rosni berkata demikian ketika hadir program pemerkasaan wanita MARA di Tenem. Katanya pelaksanaan program akan dibuat secara berfasa dengan sokongan agensi berkaitan dan pemimpin setempat. Program Seri membuktikan komitmen MARA dan kerajaan dalam memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati kemudahan asas. Mahasiswa di Sabah menyambut baik inisiatif pendidikan percuma melalui PTPTN kepada pelajar kurang berkemampuan. Langkah ini meringankan beban pelajar yang bergantung sepenuhnya kepada pinjaman pendidikan untuk meneruskan pengajian di IPTA. Saya rasa baguslah untuk para pelajar yang kurang berkemampuan. Mereka dapat meneruskan pelajaran juga. Saya harap program seperti ini dan tajaan seperti ini diteruskan sampai bila-bila. Sangat baguslah untuk kita punya generasi akan datang, mahasiswa-mahasiswa akan datang dan yang baru masuk ni, diorang boleh manfaatkan inisiatif ni untuk anak muda sekarang. Jangan takut untuk sambung belajar sebab kita sudah ada PTPTN yang dijadikan sebagai beasiswa. Sementara itu, pengecualian bayaran balik PTPTN terhadap peminjam yang memperoleh ijazah sarjana muda kepujian kelas pertama menggalakkan pelajar mengekalkan prestasi cemerlang. Pada pandangan saya, itu sesuatu yang bagus juga. Mungkin ia boleh menjadi penyuntik semangat untuk pelajar untuk lebih berusaha dalam pembelajaran. Itu pun satu inisiatif yang baguslah sebab menggalakkan mahasiswa untuk belajar dengan lebih rajin dan kekalkan dorang punya pointer lah. Maksudnya kalau dekan, dorang akan kekalkanlah supaya boleh dapat first class dan tidak mensia-siakan peluang yang ada lah. Kedua inisiatif ini bakal dilaksana mulai tahun depan melibatkan peruntukan RM210 juta. Lebih 11,000 pelajar seluruh negara menerima manfaat. Sukan Sabah Saga ke-11 di Tawau melabuhkan tirai dengan pelbagai kejayaan membanggakan termasuk peningkatan prestasi daerah, pemecahan rekod dan kemunculan atlet muda berbakat besar. Perubahan ketara turut dilihat dalam pungutan pingat keseluruhan dengan sempurna, mencipta kejutan dan 2 kontingen baharu, Suk dan Paitan, turut membawa pulang pingat emas pertama mereka. Misal kata daerah sempurna pada saga yang lalu tidak memperolehi apa-apa pingat emas lah. Kita di sini kita melihat kepada pungutan emas, tapi pada kali ini sempurna berjaya menggondol 2 pingat emas dalam acara bola tampar lelaki dan juga e-sport. 14 rekod baru berjaya dipecahkan, kebanyakannya dalam acara olahraga dengan sandakan muncul antara penyumbang utama. Datuk Mansur menggesa semua persatuan sukan negeri agar terus membangunkan atlet pelapis, memastikan bakat muda ini diteruskan hingga ke peringkat lebih tinggi. Setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Otto Othman. Malaysia Madani, rakyat disantuni.